Okey, Assalamualaikum. Dengar? Waalaikumsalam. Dengar. Okey, kita sambung balik. Okay. So, you dah buat latihan ni. So, kita tengok sebentar lalu. Mungkin you boleh semak lah. Okey, kalau saya ni first stress diagram dia. Di mana di sini kalau kita lihat ada air. So, jadi you kena buat lapisan kedua segi 4 dan juga ada yang nombor 3. Di samping tu, oleh kerana ada air, kita kena buat lagi diagram hydrostatic pressure. Di sini ada 2 sahajalah. Satu lagi disebabkan oleh air. Alright. So kita tengok satu persatu sebentar lalu. Nilai KA adalah 1 tolak sin phi, 1 tambah sin phi. Berapa nilai KA? 0.4903. Okay. Kemudian KP adalah 1 over KA. Berapa KP? KP 2.09. 2 point? 03. 04. Okay, alright. Okay, so yang lain-lain semak So ni nilai KA kawan awak semak ni. Dan ni nilai KP. Okay. So dah dapat semua tu, maka you mula start lah. Sini adalah nilai KA gamma 1. Okay, kat sini terus KA gamma 1 H1. Sini adalah KA gamma 2 H2. Sini gamma 2 ni you kena buat sesuatu Yang ni 18 tolak 9.81. Boleh? KA H2. Sini pun sama. Sini pun KP. So sini pun adalah KP gamma 3 H3. So sini KP gamma 3 ni adalah 18 tolak 9.81 dan ini adalah H3. Alright. So make sure you kena tolak kalau mana yang tenggelam dengan air. So kat sini ada nilai PA1, PA2, PA3 dan PA4. Sini ada PP1 dan PP2. Okey, saya nak tahu jawapan je. PT total berapa? Nanti kawan-kawan awak boleh simak. Siapa yang dah dapat PT? Tak ada ke? Kejap doktor, saya tertinggal untuk water. Oh, tak tolak 9 point. Oh ni, tak buat yang belakang ni ke? Ke tak tolak 9.81? Tak tolak untuk air. Ni, tak buat yang ni lah, yang belakang ni, yang biru ni. Doktor. Okay. Kena buat lah kalau tu. Please remember tu. Yang lain-lain yang dah buat? Siapa yang dah berjaya dapat PT? Tak ada lagi? Okay, kawan awak ni Nurul Rauda dapat 66.9. Okay. So ni boleh per meter maksudnya every 1 meter ke dalam. Okay. So every 1 meter dia 96.9. X berapa Rauda you dapat? Tak sempat kira, doktor. Okay, tak sempat kira. Siapa yang sempat? Siapa-siapa yang sempat tak? Ada yang dapat 59.83. Tak apa, lebih kurang sama. Ada yang lain-lain? Oh, sini kan ada air kerana sini saya tulis gamma 1 rated. Nampak tak perkataan gamma 1 rated? Sepatutnya saya buat simbol ni lah. Tapi bila gamma 1 rated ni maksudnya dia gamma yang fully saturated, dia dah tenggelam. Ni gamma saturated ni saya ada tulis. Okay, alright. So X ada siapa yang buat tak X?
Okay, 2.08. Okay, so yang lain-lain semak One way to check, make sure dia di dalam ni lah range ni. You tahu kan ni 3 meter, ni 3 meter. So within 6 meter. So you boleh dapat dalam 0 hingga 6 meter lah. That's the maximum one. So kalau dapat 7 point something tu something wrong lah. So dia tak akan terkeluar dari returning wall. Okay, so maksudnya you tahulah total daripada case ni pada 2.08 meter. So PT dekat sini lah berlaku PT dekat sini dengan 2.08 meter dengan value adalah 66.9 kilonewton. So you tahulah. That's the lateral stress yang berlaku pada returning wall tu. Okay. Alright, saya nak cover lagi beberapa. Ada soalan tak? Sebelum saya pergi pada kes nombor 3, kes nombor 4 dan akhirnya kes nombor 5. Ada soalan? Tak ada, doktor. Okay, kalau tak ada, we go for case number 3. Okay, case nombor 3. Kalau you ada loading. Okay. So, kalau you ada loading, kita buat satu layer je lah. Okay. Katakan you ada loading. Macam kawan awak tadi yang dia kata dia ada returning, dia ada apa? Shallow. Kan? Kalau ada loading, so di samping you kena buat segitiga ni. Ni kata H1, H2. So, KA, gamma 1, H1. Sini KP, gamma 2, H2. You disebabkan loading ni, you kena buat lagi satu stress diagram berbentuk segi empat uniform. Dia rasa sama je. Di mana value dia adalah KA kali dengan Q tu. Iaitu value dia. Ni Q1, ni Q2. KP, Q. Sorry, ni KP. Okay. Ni Q1, sini Q2. So, sini adalah PA1, sini adalah PA2. So, sini PP1, sini PP2. So, ini kalau ada loading. So, ni yang macam kawan awak tanya tadi mula-mula ni. Apa ni, kalau ada Q, so you kena tambah lagi stress diagram PA2 lah. Loading PA2. So, kena tengok lah. So, make sure lateral stress tu tidak melepasi capacity returning wall tu lah. Alright. So, that's the thing. Boleh just tambah benda ni je. Simple kan? Tambah benda ni je. Yang ni sama. Yang lain ni sama. Ni semua sama. Okay. And then case number 4. Sini H1, sini H2. Katalah you ada nilai C value. Yang tadi tu tak ada C value. C ni adalah cohesion cohesion jelekitan. So apa yang berlaku kalau ada nilai C value, ini macam biasa je, iaitu KA gamma 1 H1, sini KP gamma 2 H2. You kena buat macam ada loading tu, 4 segi. Segi 4 sama. Okay. Dan value dia adalah Allahu Akbar. Dah lupa dah. Value dia adalah 2C. 2C punca ganda KA. Okay. Yang ini 2C punca ganda KP. Okay. Tu dia punya formula dia. Okay. Alright. So, sini PA1. Sini PA2. Sini PP1 dan sini PP2. So, semua tahu apa tu C? C adalah jelekitan Kita ada dua je parameter which is C and phi. Phi ni di angle of friction, C cohesion. Cohesion ni, kalau you lihat, C ni adalah daya lekitan, jelekitan. Pernah dengar tak dekat soal mekanik? Iaitu daya yang melekat each other. Dia datang daripada clay. Dan phi ni adalah angle of friction, sudut geseran. So, nilai C dan nilai phi. Okay, bila ada nilai C, jelekitan tanah tu ke tanah liat, campur pasir sikit. So, tanah tu biasa tanah lateral lah, mempunyai C dengan phi.
So dia sebabkan ada force melekit tu, melekat-lekat tu, maka kita kena buat dia satu lagi diagram macam bentuk yang kes nombor 3 tu yang ada loading tu. Cuma kali ni dia agak beza sikit, iaitu untuk kawasan aktif you kena modify. Kawasan aktif. Kawasan aktif mana? Kanan kiri? Ni kanan. Ni pasif. Kanan. Okay. Kawasan aktif ni you kena modify sikit. Kawasan pasif okay, so far so good. Kawasan aktif ni kena modify sikit, iaitu untuk kawasan aktif yang ini, sebab kawasan aktif you tahu dia mengembang tadi saya ajar, betul tak? Tetapi nilai C ni adalah, you tengok dia adalah melekit-lekit, dia melekat, force yang melekat. Jadi dia berlawanan arah tau. Kawasan aktif je, ni kawasan aktif je. So C tu punya sifat dia ke dalam. Dia melekit-lekit ni saya tunjuk yang ini. Ni. Nampak tak C ni? So dia melekit-lekit, dia force dia ke dalam. Sedangkan kawasan aktif ni dia keluar. So jadi you kena ubah tanda dia. Itu saja, kena ubah tanda. Iaitu nilai PA ni you kena negatifkan dia. Jadi kalau nanti P total dia, selalu kan PA1 tambah PA2. Ni tak, bukan tambah. Kat sini, untuk yang ada C ni, untuk kawasan aktif, you kena tolak dia. Ni macam biasalah, terus tolak PP1, tolak PP2. So, yang you kena ubah, yang ini. Iaitu yang ini. Iaitu you kena negatifkan dia. Kerana sifat C tu adalah melekit ke dalam. Yang kat sini tak payah modify. Kawasan PC tak payah sebab dia memang sama. Dia memang ke dalam. Tak ada isu. Kawasan aktif ni yang agak you kena modify sikit. Boleh? Boleh tak? Ada soalan kelas? Boleh Kelas? Boleh. Alright. Last sekali. Kes nombor 5. Okay. Untuk kes nombor 5. H1. H2. H3. Kali ni, angle of friction dia berbeza. Katalah ni pun 2. Angle of friction, you tahu kan formula untuk KA ada satu tolak sin phi, satu tambah sin phi. So disebabkan nilai KA ni bergantung kepada nilai phi ni, bila phi dia berbeza, sebab macam tadi dalam latihan dua sama tau phi dia. Ni you buat latihan, phi dia kebetulan sama. Kan? Sama je ni. Betul tu. Ni sama je ni. Cantik. Tapi sekarang bila dia berlainan, dia agak konflik sikit. Okay. Cara nak draw stress diagram dia macam sama, mula-mula macam sama, iaitu ni KA gamma 1 H1. Tetapi sekarang saya dah pakai KA1 kerana bila ada gamma 1, gamma 2, dia ada nilai KA1 dan dia ada KA2 sebab different angle of friction. Boleh? Kat sini akan pakai KA1, sini akan pakai KA2, sini akan pakai KP2. Okay? Bila yang kat bawah ni, bila you nak draw segi empat, tadi saya ajar you just draw ke bawah macam ni. Kes nombor 2. Betul tak? You direct dia terus KA1, gamma 1, H1. Betul? Tetapi oleh kerana gamma 2 ni, dia adalah pemfaktoran yang berbeza. Tanah bawah ni, dia punya akan berlaku pengembangan atau pengecilan disebabkan KA ni. Bila different KA, dia tak jadi macam ni. Dia boleh jadi lebih besar atau lebih kecil. Katakan nilai KA2 ni lebih besar daripada KA1. Maka segi 4 ni akan jadi besar macam ni. Walaupun saya cakap tadi macam botol air, tak nak letak orang lah. Botol air you letak satu tiang kayu tu akan merasa sama je beban. Tetapi tiba-tiba separuh kayu tu you buang, you ganti dengan besi. Maka feel dia
Walaupun beban dia sama daripada atas sampai bawah, tapi feel yang dirasa oleh kayu dengan besi disebabkan faktor berbezanya jenis bahan tu, maka dia ada expanding ataupun dia become decreasing. So jadi yang ini dia expanding. Contoh kalau KA2 ni lebih besar nilai daripada KA1, maka beban yang dibawa ke bawah ni akan mengembang lebih besar sebabkan different KA. So kat sini akan pakai KA2. Boleh tak kelas? Boleh follow saya tak? Yang kat sini nanti baru you buat segitiga yang layer nombor 2, which is KA2, gamma 2, H2. Sini KA2, gamma 1, H1. So disebabkan ini yang berbeza KA. Sebab dia kali dengan pemfaktoran coefficient of earth pressure. So yang ini macam biasalah, which is KP2, gamma 3, H3. So kawasan ini yang agak beban ni yang agak berlaku pengembangan atau pengecilan disebabkan oleh different angle of friction. So bila different angle of friction will give you different KA. Sama juga kalau kecil. Katalah ni saya copy je ni. Katakan saya copy je ni. Copy. Bawa pergi sini. Paste. Okey, katakan yang bawah ni KA2 dia lebih kecil daripada KA1. Maka kat sini tak jadi macam ni. Dia akan jadi lebih kecil. Okey. Dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi kecil macam ni. Ni nilai KA gamma 2H2 ni je. Lepas tu baru segitiga dia dekat sini. Yang inilah. So yang kuning ni akan jadi kecil je macam ni. Nampak tak? Ada dua kes kat sini. Kenapa yang tadi atas tu hilang Ni kenapa pergi hilang? Saya tak tahu. What's happening? Tapi ni kalau yang kecil lah. Maksud saya yang kecil. Yang tadi yang besar tu dia mengembang. Kalau KA2 ni lebih kecil, dia akan mengecil macam tu. Boleh follow tak kelas? Boleh follow tak? Boleh. Boleh Doktor. Easy je. Okay. So kalau boleh, saya dah habiskan silibus pada hari ini. Ada sebarang soalan? Saya stop dulu share video ni. Nanti kejap lagi saya masuk kat dalam WhatsApp